Tapan yang pasangan dia yang bermain di bahagian tengah. Saya juga mengharapkan Nazri, Jasarin dan Irfan akan membantu beliau dan membantu penjaga gol muda ini Zulfazli untuk menghalau setiap pergerakan pasukan Kelantan. Dalam pada itu juga kita mengharapkan juga perlawanan pada malam ini akan berlangsung dalam suasana yang harmoni dan sebagainya. Sambil bacaan Al-Fatihah di Kota Baru bagi menghormati pemergian anak anda kepada penjaga gol JDT Al-Hafiz yang kembali ke rahmatullah awal pagi tadi. Jadi tanpa buang masa, anda di seluruh negeri Johor dan juga Kelantan, selamat menonton. Kami ucapkan anda akan bersama dengan rakan tugas Zainal Abidin Raub dan juga Rosli Husin sambil ulasan dalam bahasa Inggeris Des Coyle dan juga Steve Dabi yang disebut-sebut akan ke Kota Baru musim depan. Selamat menonton. Oleh kedua-dua pasukan ini dalam saingan bola sepak tempatan, kerana mereka adalah pasukan yang mempunyai status yang cukup besar. Mereka adalah pasukan yang cukup digeruni dan juga dihormati. Kita juga mengharapkan bahawa pengadil-pengadil yang bertugas pada malam ini juga, Sivanesan, Noji Naking dan juga Wan Muhammad Tarmizi akan sama-sama membantu memeriahkan perlawanan. Barisan pemain-pemain yang diturunkan dengan beberapa orang pemain juga perlu berhati-hati untuk tidak mengelak mengutip kad kuning seterusnya untuk mereka terlepas aksi separuh akhir. Tetapi dua pertukaran yang dilakukan oleh Boyan Hodak apabila menyenaraikan Nik Syarul Azim dan juga Zairul Anwar Zalani dalam kesebelasan utama bagi menggantikan Ahmad Fakri dan juga Zairul Fitri Ishak. Manakala dengan Boyan Hodak pada malam ini memang mengharapkan bahawa pasukannya mampu untuk menandingi Darul Takzim yang hanya membuat satu pertukaran saja dengan Zulfadli Muhammad menjadi penjaga gol, manakala Ridwan Nawi terpaksa memikul tanggungjawab selaku penjaga gol simpanan pada malam ini, serta mengharapkan bahawa tidak ada apa-apa yang berlakulah kepada Zulfadli untuk aksi 90 minit ataupun jika ada masa tambahan untuk beliau teruskan aksi masa tambahan. Azmi Muhammad percaya bahawa ini adalah tugas yang paling mencabar bagi dirinya dalam karier selaku jurulatih. Barisan pemain-pemain simpanan untuk kedua pasukan. Saya ditemani oleh sahabat saya yang berada di Darul Takzim tempoh hari di Lakin, iaitu Rosli Husin. Rosli, welcome back to Kelantan. Terima kasih, Nal. Dan satu situasi yang begitu saya rasa tegang, Nal, kerana kedua pasukan masih mampu untuk melayakkan ke pusingan seterusnya. Kelantan sudah pasti akan menyerang habis-habisan dan sudah pasti tertekan, dan Johor pula selesa sedikit kerana mempunyai cushion 2 gol, ya, Nal. Yep. Itulah dia, angka 2 itu yang menjadi keramat, kerana 2 itu kalau dimiliki oleh Kelantan adalah advantage untuk mereka untuk layak ke semifinal, kerana mereka ada 2 gol yang telah diperolehi di Lakin tempoh hari, dan 2 gol itulah yang cuba dielakkan dilepaskan oleh JDT pula, serta mengharapkan bahawa mereka mampu untuk menambahnya pula. Ya, ini satu perlawanan yang sukar diramal. Banyak orang bertanyakan pada saya mengenai outcome perlawanan ini, tapi sukar untuk diramal. Kelantan saya pasti akan menyerang habis-habisan untuk menterbalikkan defisit 2 gol. Namun begitu JDT sudah pasti terpaksa bermain dengan bijak pada saya, Nal. Pendekatan pada malam ini lah mereka perlu bermain dalam kawasan Kelantan. Di Kota Baru saya rasa kalau mereka bertahan, ya, defending di dalam kawasan mereka senang dibolosi oleh Kelantan. Jadi menarik percaturan kedua-dua jurulatih pada malam ini. Apapun rekod cemerlang yang dimiliki oleh pasukan Kelantan ini selepas 42 perlawanan, musnah tewas di tangan ATM, malah mereka juga dikejutkan oleh Negeri Sembilan dengan kekalahan 2-3 pada saingan Piala Malaysia. Namun di Kota Baru masih lagi fortress, kubu kuat bagi pasukan Kelantan pada malam ini. Ya, tapi mereka bermain secara mengejar, ya, pada malam ini. Ya. Dan 2 gol bukan senang pada saya. Perlu pendekatan yang sesuai, tidak boleh
mempersia-siakan perlawanan seperti yang berlaku di Lakin tempoh hari. Kelantan mempunyai beberapa peluang sita, ya, peluang yang garanti masuk, tetapi berjaya disekat oleh benteng dan juga penjaga gol. Orang Ukraine cakap warm welcome sebenarnya kepada Syarul Idlan Talaha dan juga Nurul Auzan Roya yang memulakan sepak bola pada hari ini dengan gandingan beliau bersama-sama dengan Safi Sali. Aden, dia berdepan dengan Farisham. Pastinya rempuhan dan juga kawalan yang cukup rapi dan ketat ke atas Syarul Idlan Talaha pada malam ini. Ya, Syarul Idlan Talaha perlu fokus, tidak boleh terganggu dengan ejekan ataupun jeritan para penonton. Cemohan-cemohan seperti ini dia perlu lali. Dia perlu biasakan dengan keadaan. Noneri, dia telah menjaringkan gol. Gol yang penting iaitu gol yang kedua menerusi tandukan. Irfan di seberang sana berjaya diatasi oleh Farhan, namun begitu sepakan percuma. Irfan yang agak mudah diatasi sebentar tadi. Gerakan yang begitu pantas dan kemudiannya Syafiq yang sebenarnya melakukan body contact ke atas Farhan. Ya, memang jelas kita lihat Syafiq Rahim berada dalam kedudukan yang di belakang Nur Farhan, menolak sedikit, dikesan oleh penjaga garisan. Ini peluang pertama bagi Kelantan untuk meletakkan bola dalam kawasan bahaya, terus ke dalam kotak penalti. Dan saya percaya kehadiran Zairo Anwar Zailani pada malam ini sememangnya dia ada kelebihan, terutamanya dalam set pieces maupun dalam dead ball situation seperti ini. Masuk selaku pemain gantian di Lakin tempoh hari. Dilambungkan tinggi, Indra berjaya keluar. Wah, satu tandukan dari Indra Putra Mahyudin, sama ada masuk ataupun tidak. Ya, belum kita lihat bola ini. Indra memang menanduk bola itu menjunam ke bawah, tetapi bola melantun di tanah. Kita lihat terkena tiang dan melantun keluar. Itu satu pergerakan yang dirancang oleh Kelantan. Memang jelas hampir-hampir belum masuk Nal. Yep. Manakala sekali pandang telah lihat bahawa bola itu melintasi garisan, namun begitu ianya terkena tiang terlebih dahulu dan kemudiannya hampir-hampir dapat menewaskan Zul Fadli. Itu adalah amaran awal, amaran yang sudah pun dilontarkan sejak daripada berakhir perlawanan di Lakin tempoh hari. Syarul Azim. Ya, JDT perlu fokus sepanjang perlawanan. Mereka tidak boleh membiarkan Kelantan mengasak dengan bertalu-talu. Dan juga tidak boleh sewenang-wenangnya memberikan sepakan percuma di keadaan yang bahaya seperti yang berlaku pada awal permainan sebentar tadi, Rusli. Iya, betul. Set piece ialah satu cara yang paling senang untuk masuk ke dalam kotak penalti. Hantaran terus saja. Farhan diasak oleh Syarul Idlan. Dan kali ini Syarul Azim pula dipersalahkan. Saya tertarik anda katakan bahawa Mak Yo kena bersikap stone pada hari ini. Dia kena kebal, dia kena tebal. Dan dia tak boleh layan kerenah penonton di stadium. Tidak boleh sama sekali. Kerana itu akan mengganggu konsentrasi dan terus mengesankan prestasi. JDT perlu bermain dalam kawasan Kelantan sebenarnya. Bermakna mereka perlu menyekat Kelantan daripada menyeberangi garisan tengah. Itu cara yang terbaik untuk mereka melindungi dua gol yang mereka perolehi. Apapun dengan kehadiran pemain ke-12 iaitu penonton-penonton di sini pasti akan menyemarakkan semangat The Red Warriors. Akram membantu Nazri. Aidil membuat clearance yang agak liar. Lontaran ke dalam Kelantan. Saya percaya
Penonton-penonton pada malam ini juga sudah fully charge untuk bersorak sepanjang 90 minit. Ya, dan peminat-peminat Kelantan tahu bahawa pasukan mereka mampu menjaringkan banyak gol di Stadium Sultan Muhammad, kubu mereka. Dan itulah mereka cuba lakukan daripada awal lagi. Adin Azman. Sedikit tarikan berlaku. Mula-mulanya ada advantage, tapi diberikan juga kepada Darul Ta'zim. Dalam pada itu ada sedikit kejutan apabila Saim Dabi sekarang ini sedang mendolei Sarawak dengan 1-0. Ya, itu satu kedudukan yang tidak dijangka. Lepas Nwaneri di Johor Bahru tempoh hari selepas 4 minit ada jaringan yang cantik. Sekarang sudah masuk minit yang kelima. Aidil menang bola di udara. Indra Putra Mahyudin dikejar oleh Akram dan juga Jazarin membantu. Adin terleka. Farisham untuk Syakir. Nik Syarul Azim naik ke atas. Oh, cantik turning yang dilakukan oleh Farhan. Sudah 2 kali dapat mengatasi pihak lawan. Indra, tampanan yang pertama yang agak mengecewakan. Sekali lagi, macam tempoh hari juga, bola yang pertama itu sepatutnya tak ada tampanan. Ya, kita lihat ini. Satu gerakan cantik oleh Farhan mengelirukan pemain JDT cross. Ini dia, kita lihat. Tampanan ataupun first touch Indra Putra yang mengecewakan beliau. Sepatutnya tampanan ke depan ataupun membuat first time. Sepakan penjuru yang pertama perlawanan. Indra kembali semula kepada Badir Radi. Dilambungkan jauh. Bola sudah pun keluar. Ya, sekali lagi kita lihat bagaimana Kelantan dapat masuk terus rapat ke pintu gol. Ya, ini dia. Kita lihat sentuhan Indra Putra mengecewakan beliau. Itu mungkin terkejut ataupun keadaan yang tidak settle, nervous dan sebagainya. Boleh berlaku keadaan begitu kepada mana-mana pemain. Dia telah menjaringkan gol. Hasil rembatan dari luar kotak penalti yang terkena kepada kaki Aidil. Gol menerusi tandukan pun tak dikira kerana offside. Nazri. Kali ini sebelah kiri dan kanan JDT pula yang menjadi sasaran Kelantan ni. Ya, berbeza sedikit. Kelantan nampaknya menggunakan bahagian tepi berbeza dengan sewaktu bermain di Lakin di mana tumpuan terlalu banyak kepada Dixon Wakame. Akram, Farhan, Zairo, clear. Akhirnya Akram dipersalahkan. Walaupun sebentar tadi satu clean tackle dapat dilakukan. Dan Zairo sekarang ini. Ya, kita lihat satu tackle ke atas Zairo dan 2 tackle yang dipersalahkan oleh boleh dipersalahkan oleh pengadil sebenarnya. Dan Zairo kita tahu mempunyai kemampuan, kebolehan untuk menjaring daripada tendangan percuma sebegini. Dia menjadikan gol yang cantik, sepakan percuma menentang pasukan lamanya, pasukan asal Terengganu. Kali ini dengan sepakan yang terus tangkapan kemas dapat dilakukan oleh Zulfadli. Pasti yakin apabila dapat menangkap tepat, melekat dan kemas seperti itu. Ya, kita lihat Zairo cuba melencongkan sedikit bola itu untuk mengelurkan Zulfadli, namun tangkapan kemas. Ia akan memberikan keyakinan sudah pasti kepada Zulfadli. One way traffic untuk 8 minit yang pertama. Nurul Azhar Roya juga belum mendapat bola. Adin perlu yakin untuk menewaskan Farisham. Berjaya dan lontaran ke dalam saja yang diberikan kepada permainan ini. Nur Farhan, Badiradi. Clearance dari Irfan Abdul Ghani.
Saya melihat bahawa Azizi Madros juga perlu lupakan mimpi dan juga igawan buruk di Laken tempoh hari kerana dia bermain dengan agak mengecewakan, Yusri. Iya, betul. Namun begitu, beliau belum diasak di sebelah kiri. Offside Obina Nawarir. Bukan Obina tapi Dixon Wakami. Dixon dalam sana keadaan offside ya. Noje Naking. Tapi kita lihat begitu senang sekali. Mungkin sedikit ya, penjaga garisan sudah pasti mempunyai Setengah sudut, badan. ya, sudut yang lebih tepat berbanding dengan kita daripada atas ini ya. Orang kata 2-3 pun je lah. Okey. Zul Fadli dengan sepakan percuma. Tinggi melambung. Dapat disentuh oleh Safi Salih yang terlepas untuk mencipta nama di Laken. Sepakan penaltinya diselamatkan oleh Apek yang setakat ini belum diuji untuk tempoh 10 minit 45 saat. Ya, JDT perlu bangkit, perlu menguasai bola, perlu menyusun sesuatu. Mereka tidak boleh benarkan Kelantan dengan begitu senang ataupun at will masuk ke dalam kawasan mereka. Zairo. Penanda dari beliau sebentar tadi. Nik Syarul Azim. Farhan sekali lagi berjaya melepaskan diri. Agak mudah untuk beliau melepaskan diri. Tapi Dixon Wakame sedikit selfish kerana melakukan percubaan, sedangkan Indra Putra sudah melakukan larian di sebelah kanan sebentar tadi. Hadin. Safi Salih tidak offside. Peluang. Dia terlalu cepat juga untuk melurungkan bola ke tengah. Serangan yang pertama dari JDT. Ya, Safi sebenarnya boleh membuat percubaan ya kerana Khairul Fahmi sedikit terkeluar daripada garisan. Kita lihat ini. Hantaran yang baik. Boleh membuat percubaan terus sebenarnya. Macam tempoh hari. Dan ini pula dari Dixon Wakame dengan hadangan-hadangan yang dilakukan. Ya, Wakame walaupun mempunyai 2 orang pemain masih lagi membuat percubaan. Lihat Makyo, doksa keras. Dan akhirnya sepakan percuma diberikan kepada Syarul Idlan Talaha. Satu asakan keras ke atas Makyo oleh Obina sebenarnya. Itulah yang ditiup oleh pengadil. Di sini kalau kita lihat pada awalnya si Van Essen hanya memberikan advantage kepada kedua pemain. Nak lihat betul-betul apa yang bakal berlaku. Namun akhirnya apabila ada pijak-memijak, tolak-menolak, barulah dia menghentikan permainan ini. Penolong pengadil FIFA ini. Nurul Azwan Roya dilambungkan bola tinggi, ditumbuk keluar oleh Khairul Fahmi Cekmat. Masih dalam kawasan bahaya. Dibawa keluar oleh Farhan. Berjaya mengatasi Safiq Rahim. Indra terlalu direct, iaitu mencari Dixon Wakame. Tidak mahu bermain bola di bahagian tengah terlebih dahulu. Iya, pendekatan ini dia. Tumbuhkan oleh Khairul Fahmi. Berhati-hati tidak mahu menangkap bola itu kerana bola agak sukar berada di far post. Ya, saya ingin mengatakan tadi masih lagi Kelantan menggunakan Dixon Wakame sebagai pilihan pertama mereka. Ada yang keras dilakukan sebentar tadi oleh Farisham. Dixon menang bola di udara. Zairo untuk Farhan. Lepas lagi untuk mengatasi Irfan Abdul Ghani. Wakame mencari ruang di tengah. Radi tidak offside. Zairo membantu. Dilambungkan. Dalam kawasan penalti dikeluarkan oleh Aidel. Farisham. Radi tidak dikawal. Tidak offside juga. Di belakang Indra Putra Mahyudin. Safiq. Tapi tidak ada follow up. Bola yang kedua di situ sepatutnya ada pemain pasukan Kelantan. Akram.
Hadin lambat. Dan keduanya terus diterjang oleh Syakir Syahri dengan penuh bersemangat Syakir pada malam ini. Juga antara pemain yang disebut-sebut untuk berhijrah pada musim hadapan. Ya, nampaknya message yang diberikan oleh pemain-pemain Kelantan pada malam ini jelas sekali bahawa mereka tidak akan memberi sedikit pun peluang kepada pemain-pemain Johor ataupun JDT. Boyan Hodak tidak berpuas hati dengan beberapa keputusan dari sebelah tepi ini, utamanya yang membabitkan Obina Noneri. Ini adalah perlawanan untuk menguji dan juga melihat karakter pemain-pemain, kesemua pemain, bukan sekadar pemain-pemain regular ataupun pemain kebangsaan sahaja. Ya, hantaran yang cuba mencari Nur Farhan. Ini dipanggil Route 1 Football ya, terus menghantar ke depan. Jasarin, Ahmad Tamimi Saiban ada dalam senarai pemain, sedang melakukan warming up. Tempoh hari dia diketepikan akibat kecederaan. Boyan Hodak mendakwa bahawa pemainnya ditolak sebentar tadi, dibiarkan saja oleh Suhaizi. Farisham, Syakir jauh ke seberang sana untuk Farhan. Azizi dihalang oleh Safi Sali yang turut membantu bertahan dalam kawasan sendiri. Nwaneri cari Rakan, cari Dixon Wakame. Sudah dapat dibaca Rosli, kerana 3-4 kali itulah yang anda katakan bahawa direct football yang dilakukan oleh Kelantan setakat ini tak berhasil. Ya, Kelantan patut menggunakan bahagian sayap sedikit untuk menarik perhatian pemain-pemain Johor ke lain daripada mengawal Dixon Wakame. Lagi bola tinggi, sepakan gol yang dimenangi oleh Syakir. Nazri, Feren sejauh pada awalnya ada ura-ura untuk meletakkan Nazri selaku penjaga gol simpanan, kerana dia ada kelebihan, dia ada pengalaman untuk bermain selaku penjaga gol sebelum ini. Itu yang dilaporkan oleh Khairul Azman Muhammad. Syarul Azim, dia belum ada tekanan dari Nurul Azwan Roya. Zairo untuk Farisham yang kerap naik ke atas tapi cepat juga dipintas oleh Hadin. Obina Nwaneri untuk Dixon Wakame dan untuk Farhan. Cantik. Dalam 5 pertemuan dengan pasukan JDT ini. JDT tidak boleh membenarkan Farhan berada dalam keadaan begitu tanpa dikawal, kerana kita tahu kebolehan Farhan dan itulah dia dihukum dengan begitu kemas sekali oleh Farhan. Tendangan kencang terkena bawah palang dan meletakkan Kelantan game on terus ke dalam perlawanan ini. 4-3 secara agregat yang dapat anda perhatikan di atas sana. Itu adalah speciality dari Nur Farhan Muhammad.
insiden yang membabitkan antara Azizi dengan Mat Yo. Oh, agak keras rempuhan yang dilakukan. Dan pertukaran bakal dilakukan. Tarmimi Saiban bakal menggantikan Irfan Arugani saya rasa. Kerana Irfan sekali lagi tidak mampu untuk menerap tekanan bermain dalam peringkat tertinggi seperti ini, Rosli. Ya, betul. Kita lihat JDT terlalu banyak bertahan, mungkin mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Mereka akan dihukum jika mereka menyimpan bola dalam keadaan mereka, tidak mengeluarkan bola daripada kawasan pertahanan mereka. Dan Kelantan sudah pasti akan berjaya membolosi pintu gol mereka lagi jika mereka terus berada dalam kawasan sendiri. Perlu berusaha untuk mengeluarkan bola secepat mungkin. Pertukaran pemain adalah untuk melihat bahawa Nazri ke sebelah kanan, Tarmini di center back, Jazarin Jamaluddin ke sebelah kiri. Itu perubahan yang berlaku di barisan back four Darul Takzim ketika ini. Jangan lupa bahawa 2-0 kemenangan mutlak sudah cukup untuk Kelantan. Dixon Wakame, Aden membantu, Syarul Idlan sekali lagi. Saya rasa kunjungan kedua Syarul Idlan Talaha ke Stadium Sultan Muhammad keempat Kota Baru ini, Ya, dengan resepsi yang diterima beliau pada malam ini, memang dia perlu relax lah. Dia Ya. perlu, memang kata orang tu, jangan mengikut keadaan yang sedang berlaku. ya, tidak boleh mengikut emosi ya. Aden terlalu statik, tapi kepada Syafiq Rahim untuk Syarul Idlan Talaha, sepakan penjuru Darul Takzim. Ya, Kelantan juga perlu berhati-hati kerana Nur Syarul, kita tahu kemampuan beliau mengawal bola dalam ruang yang sempit dan boleh membahayakan pintu gol Kelantan. Gol yang dijaringkan beliau di Lakin tempoh hari ialah satu contoh kemahiran beliau. Syafiq Rahim dengan sepakan penjuru yang pertama Darul Takzim. Safi tak sampai. Aden pendek pula, juga tak sampai kepada Nurul Azwan Roya. Tarmini terpaksa memakai headgear akibat kecederaan kepala, tapi dia akan menerima lebih banyak bola tinggi. Syafiq, Syarul Idlan, tampanan yang pertama agak mengecewakan. Zairo, Nik Syarul Azim, Farhan. Larian yang bijak dilakukan oleh Nik Syarul. Azwan Roya untuk Safi Sali, berjaya melepaskan diri. Larian suruh dilakukan oleh Safi Sali. Tackle yang dilakukan oleh Obina Nwaneri, kad kuning untuk beliau. Dan dia Obina okey lagi, selamat lagi. Kerana Ya, ini adalah satu tackle yang saya rasa cukup desperate terpaksa dilakukan oleh Nwaneri. Ya, kerana Safi Sali mungkin sudah ingin membuat percubaan. Beliau melihat ke arah pintu gol, tetapi Obina menyekat beliau dengan cara yang tidak adil. Kali ini peluang untuk JDT pula meletakkan bola terus ke dalam kawasan bahaya ataupun mendapat satu percubaan. Sepakan percuma dari luar kawasan penalti. Apek pasti masih dihantui dengan rembatan kencang Jazarin Jamaluddin. Dan kali ini adalah teritori untuk Syafiq Rahim, saya percaya. Ya, Syafiq kita tahu sudah beberapa kali menjaringkan gol dalam keadaan begini. Beliau dikenali sebagai pakar tendangan percuma dari jarak ini. Aidil juga bersama-sama dengan Syafiq Rahim terkena pada benteng. Cubaan yang kedua. Aidil tak offside.
Syarul Idlan Talaha. Cuba untuk menyekat Khairul Fahmi Cik Mat daripada melakukan counter attack. Zairo. Nurul Azlan Roya. Juga hantaran jauh dilakukan oleh JDT ketika ini. Akram. Safi pada kedudukan offside. Ya, itu dia tendangan percuma yang terkena benteng. Kita lihat ini. Kali kedua bola masuk ke dalam dan Mak Yu cuba mencuri bola. Tetapi pelanggaran beliau dengan Khairul Fahmi Cik Mat bermihak kepada Khairul Fahmi menyelamatkan keadaan. Badir Ali terleka sedikit dengan satu hantaran tipis dilakukan oleh Indra. Memang tumpuan Kelantan ialah di tengah-tengah benteng pertahanan Johor. Mereka mungkin sudah membaca bahawa itulah kelemahan Johor. Sarawak menyamakan kedudukan menerusi Salibasic. Selepas dikejutkan dengan jaringan awal Sam Davi tadi. Lontaran ke dalam JDT. Dalam pada itu Dingson Wakame pula mengalami sedikit kecederaan. Dia akan menggunakan susuk tubuh badannya macam setiap perlawanan. Boleh cedera juga ya Diana Dixon Wakame. Kalau kita lihat seolah-olah tak merasa kesakitan pun Dixon. Tapi ini perlu lebih pantas di situ. Aidil ditolak oleh Dixon Wakame. Memang itu keputusan yang tepat pada saya. Dixon memang menyandar sedikit ke arah Aidil tadi. Kita lihat. Ini dia. Sandaran ataupun rempuhan sedikit. Tidak puas hati nampaknya Dixon. Anda jangan bertentang mata dengan dia kalau di tengah marah macam tu. Oh, saya akan ingat saya akan ingat supaya Kejut perut dibuatnya. tidak melihat terus ke mata beliau. Tendangan dia agak mengecewakan dari Zul Fadli. Makan percuma Kelantan. 7 minit yang lalu gol pembukaan untuk merapatkan kedudukan secara agregat. Farhan mudah sangat berjaya mengatasi fullback pasukan Darul Takzim dengan gerak gerinya yang begitu mengelirukan. Badir Radi tolak-menolak dengan Nurul Azlan Roya dan Pia dipersalahkan. Dia relax. Ya, saya melihat dia menggunakan tangan sedikit untuk menghalang bekas rakan sepasukan beliau ini. Kita lihat, itu dia tangan yang menarik Nurul Azlan Roya. Cantik gerakan dari Badir Radi untuk Indra Putra Mahyudin. Advantage kepada Zul Fadli pastinya atas penjaga gol Harimau Muda ya B. Dan ini pula larian bijak dilakukan oleh Indra. Ya, larian yang lewat sedikit, tidak dapat dikesan, itulah masuk secara delay tetapi hantaran tidak kemas tadi. Syafir Rahim untuk Hadin. Nazri cuba untuk membuat overlapping. Hadin walaupun dihalang keras oleh Noneri sebentar tadi, tapi dia meneruskan larian. Namun Nurul Azlan Roya pula seolah-olah tidak alert dengan tolakan dari sebelah tepi itu tadi. Ya, mungkin tekanan gemuruh dan sebagainya yang membolehkan pemain-pemain membuat kesilapan yang begitu senang. Farhan. Cantik awalan dari Farhan hingga membolehkan Syakir menukar arah serangan dari sebelah tengah ke tepi.
Bina Noneri untuk Dixon Wakame. Kawalan bola yang baik dari Dixon Wakame. Lambungan seperti itu memang sukar untuk dia. Ya, Dixon sekali lagi saya berpendapat perlu melepaskan bola dengan lebih cepat dan mengambilnya semula secara one two dan tidak menyimpan bola terlalu lama bersendirian. Apa jua aksi dari Zulfadli pada malam ini, dia terpaksa teruskan permainan kecuali dia mengalami kecederaan teruk sahaja. Offside Hadin. Pemain muda ini ada potensi, tetapi kadang-kala dia seolah-olah tenggelam dalam arus dan juga kerancakan permainan. Memang jelas dia kembali daripada posisi offside. Itulah yang diberikan oleh penjaga garisan. Wakame untuk Zairo ke seberang sana. Farhan kali ini berdepan dengan Jazarin pula. Dilambungkan tinggi, menanti Badri Radi, peluang untuk Badri Radi. 2-0. Hasrat dia adalah untuk memastikan bahawa Kelantan akan terus dalam saingan Piala Malaysia ini. Ya, sekali lagi bola yang berpunca daripada Farhan dan Badri Radi begitu tenang sekali menyekat bola itu, terlihat mengawal dan tidak membuat rembatan terus. Itulah ketenangan yang ditunjukkan oleh dua pasukan Kelantan ini. Badri Radi, beliau berada dalam kedudukan offside sewaktu menerima, tetapi sebelum itu semasa hantaran dibuat beliau berada dalam keadaan selamat, tidak offside. Sekarang ini advantage milik pasukan Kelantan. Badri Radi, minit ke-32. Memang ini yang dicari oleh mereka, iaitu untuk beraksi dengan lebih cemerlang di gelanggang sendiri selepas dikritik agak hebat juga oleh Boyan Hodak. Boyan Hodak, kalau anda perhatikan, dia sering kritik secara terbuka anak-anak buahnya dan kemudiannya anak-anak buahnya respon dengan memberikan kemenangan pada perlawanan seterusnya ni. Ya, tetapi Nal, saya berpendapat kalau mereka bermain begini di Lakin, mereka tidak perlu bersusah payah ya. Tapi ini tidak prestasi yang dipamerkan di Lakin. Kita lihat sekali lagi. Satu free header untuk Indra Putra Mayudin. Ya. Sekali lagi pertahanan Johor sudah mula longgar. Seolah-olah tidak ada pemain pertahanan. Syakir untuk Farisham yang begitu senang sewenang-wenangnya naik ke atas kerana tidak ditekan oleh Hadin, tidak ada serangan daripada sebelah tepi. Mayo lepaskan diri dari kawalan Nwaneri, tapi dihalang oleh Rik Syarul Azim. Ya, harapan JDT lah kegairahan Kelantan menyerang akan meninggalkan sedikit ruang di belakang untuk mereka mengeksploitasikan. Pada itu Zairo pula tackle yang lambat. Syakir pula mengalami kecederaan di tengah padang. Itu dia. Tackle yang kedua oleh Zairo itu sebenarnya yang dipersalahkan oleh pengadil. Asakan pertama ke atas Makyo dibiarkan. Syakir memegang paha kirinya, hamstring adalah penyakit asas dalam bola sepak. Kalau ini berlaku bermakna reshuffle terpaksa dilakukan di bahagian tengah. Kerana setakat ini saya rasa taktik untuk memasukkan Zairo di bahagian tengah lebih melicinkan lagi pergerakan pasukan Kelantan ni. Ya.
Ini kerana Zairo lebih berani untuk membuat hantaran-hantaran jauh dan hantaran-hantaran beliau selalunya tepat. Itulah yang diperlukan oleh pasukan Kelantan supaya dapat mengawal bola. Ismail Ibrahim cuba untuk membantu Azmi Mohamad kerana dia tahu suasana di sini ketika membawa pasukan PKNS, ketika dia membantu Fandi Ahmad pada awal musim. Apapun sepakan percuma dengan Jazarin Jamaluddin berada dengan bola bersama-sama dengan Syafiq Rahim. Kali ini tinggi pula dari Jazarin Jamaluddin. Tak berupaya untuk mengulangi rembatan cemerlang yang dilakukan tempoh hari. Iya, kita lihat ini dia tidak menjadi sukar teknik untuk membuat bola bergoyang-goyang dan juga menjunam seperti yang dilakukan. Dan jika sedikit saja tidak menjadi, itulah hasilnya. Panan dari Hadin. Berani untuk membawa bola masuk ke tengah. Tapi berjaya disekat. Kelantan kembali dengan 10 orang pemain. Syakir sudah masuk semula. Aidil untuk mengawal Dixon Wakame. Sepakan penjuru. Bahaya kedudukan ini kerana Fatih Radi adalah corner kick specialist yang baru dalam bola sepak Malaysia ini bagi menggantikan Abdullah Ali. Ya, sudah pasti Badri Radi akan cuba meletakkan bola betul-betul di bawah palang JDT dan untuk diasak, ditanduk, disentuh sedikit oleh pemain-pemain Kelantan. Fatih Radi. Oh, terkena tiang. Sepakan gol kerana bola itu terlepas dari tangkapan Zulfadli sebentar tadi. Iya. Antara near post yang dilakukan oleh Pia. Ya, kita lihat ini dia. Tidak dapat dikemaskan oleh penjaga gawang Indra Putra Mahyudin, betul-betul berhampiran dengan tiang, tidak dapat meletakkan bola dalam jaring. Bola seperti itu pada pandangan saya seharusnya ditumbuk keluar oleh Zulfadli. Safi Sali berjaya tapi jatuh juga kaki pemain-pemain Kelantan. Sekarang ini dikejar oleh Dixon Wakame. Terhencut-hencut Ahmad Tamimi Saiban. Dia pun belum pulih sebenarnya daripada kecederaan. Azwan Roya. Perlahankan segi permainan. Dapat melihat Syafiq Rahim. Hadin. Berjaya Hadin Azman. Di sebelah tepi. Berkena kepada Nuaneri untuk sepakan penjuru. Ya, Hadin begitu berbahaya sewaktu di Lakin dan kali ini sudah cuba menunjukkan kemampuan beliau. Malangnya jarang sekali beliau mendapat bola di tepi sayap sebelah kanan. Syakir seolah-olah tidak mampu untuk meneruskan permainan ini, tapi dia berada dalam padang untuk sama-sama terus bertahan ketika ini. Jazarin dikeluarkan oleh Azizi yang kali ini dapat membaca dengan tepat. Aidil dipersalahkan. Rempuhan yang agak keras telah pantas diambil sebentar tadi. Dalam pada itu sepakan percuma. Syakir akhirnya dilayangkan kad kuning. Ianya berlaku kerana sepakan percuma itu diambil dengan cepat. Dan kesempatan itu juga diambil oleh pemain-pemain JDT untuk merampas bola. Ya, itulah yang berlaku. Mereka cuba memberitahu pengadil bahawa JDT menyekat sepakan percuma mereka tadi. Dan mungkin sebagai tanda tidak berpuas hati membuat tackle keras ke atas Aidil.
Boyan Hodak cukup tak berpuas hati dengan keadaan yang sedang berlaku ketika ini, terutamanya membabitkan pengadil berdasarkan kepada reaksi beliau di tepi padang ini. Ini adalah sepakan percuma yang keberapa sebenarnya untuk pasukan JDT ini. Paling banyak mereka menerimanya berbanding dengan pasukan Kelantan. Terlalu jauh untuk percubaan terus, sudah pasti untuk akan menghantar ke tengah mencari Mak Yu ataupun Safi Salih. Aidil pula. Rembatan. Oh, melayang bola itu tetapi jauh serong di sebelah kanan. Percubaan yang baik dari Aidil, kapten untuk JDT malam ini dan juga minggu yang lalu. Ya, bola yang sebegitu selalunya senang dibaca oleh penjaga gol dan Khairul Fahmi kita lihat sudah pun menutup ruang sekiranya bola menuju ke jaring. Serangan gol dari Apek terus kepada Farhan, terus disentuh untuk Dixon Wakame. Zairo. Kelantan pada hakikatnya sudah selesa, tapi mereka cuba mencari satu gol bagi jalan yang paling selamat. Oh, masih dapat dikejar. Khairul Fahmi Cekmat terpaksa menutup ruang. Dan kemudiannya Safi Salih merapatkan kedudukan. Kesilapan daripada Azizi. Dan ini adalah gol yang cukup penting untuk JDT. Ya, satu kesilapan komunikasi pada saya. Bola Azizi patutnya boleh mengambil lebih awal, tetapi cuba membiarkan saja kepada Khairul Fahmi. Kita lihat, ini dia. Azizi boleh mengambil bola ini, tapi cuba membiarkan kepada Khairul Fahmi dan Safi Salih tidak akan melepaskan peluang sebegitu. Beliau kita tahu striker yang berkaliber dan bola begini cukup senang bagi beliau. Mimpi buruk di Laken gagal untuk menewaskan Khairul Fahmi Cekmat, ditebus dengan rembatan Lerit yang sekaligus menewaskan Apek bagi kedudukan 5-4. Gol yang ketiga bagi Safi Salih dalam saingan Piala Malaysia ini. Rosli Hussein dan game on. Game on sekali lagi. Sekarang Johor pula mempunyai gol di tempat lawan, walaupun satu mungkin akan mendatangkan perbezaan di akhir perlawanan ini. Maneri memintas. Ada pemain yang tercedera tapi diteruskan. Tamini dan juga Dixon Wakame, macam final Piala Malaysia juga. Dan akhirnya siapa? Akram yang dilayangkan kad kuning. Ya, beliau menghalang pergerakan Dixon Wakame mengawal bola, cuba berpusing dan beliau dihalang. Itulah kad kuning. Kita lihat pusingan Wakame, ini dia. Tarikan dan berpusing dan beliau dihalang oleh pemain JDT. Indra pula nak mencari semula kelebihan kepada pasukannya. Menerusi sepakan percuma ini yang dihantar terus, muntah dari tangkapan, dan itu dia Obina Nwaneri kembali memberikan advantage kepada pasukan Kelantan. Iya, satu tendangan percuma daripada Indra Putra Mahyudin tidak dapat dikawal oleh Nur Fadli. Bola yang muntah terus dijolok oleh Dixon. Kita lihat, ini dia. Tendangan Indra Putra tidak dapat dikawal oleh Nur Fadli. Dixon menjolok dan Obina Anwari mempunyai pintu gol terbuka untuk menjaringkan gol ketiga bagi Kelantan. Dalam pada itu Farhan diberikan rawatan di luar dan Obina Nwaneri dua minit selepas Safi Salih menjaringkan gol.
suasana seperti ini mengingatkan saya kepada pertarungan-pertarungan yang memang sengit lah kepada mana-mana pasukan yang berjiran ataupun local derby. Oh, berdarah hidung jadi. Dengan asalkan keras seperti ini yang dilakukan antara beliau dengan Shakir, dan kemudiannya di sini adalah dari siapa? Diasak oleh Dixon dan itu bukan. dia. Indra. Perlanggaran dengan Indra Putra lah yang terkena siku Indra sebenarnya lah. Jadi permainan terhenti pada saat-saat terakhir ketika ini dengan Mak Yo diberikan rawatan cukup rapi kerana dia cukup bersemangat untuk menghadapi perlawanan pada malam ini. Obina Nwaneri dengan gol yang kedua bagi dirinya dalam saingan Piala Malaysia ini. Ya, gol ketiga tadi oleh Obina berpunca daripada tendangan percuma. Ya, kita lihat bagaimana Syarul mendapat kecederaan tadi. Itu dia, lengan dan siku Indra Putra sebenarnya yang terkena muka beliau. Nwaneri, gol yang pertama adalah dilakin tempoh hari, dan kini dia juga seolah-olah seronok untuk dapat menjadikan gol berdepan dengan pasukan Johor Darul Ta'zim. Ya, tendangan Indra Putra tadi, Nal, sukar untuk mana-mana penjaga gol saja ya. Bola yang melantun di hadapan penjaga gol tidak berjaya diagak dengan baik oleh Nur Fadli tadi. Itu yang menyebabkan bola muntah, yang menyenangkan Dixon menjolok kepada Obina. Lontaran ke dalam dari pasukan Kelantan, dan Indra mengatanya semula untuk pasukan JDT menerusi Nazri Ahmad. Lionel Nunes menjadi pemain simpanan sama seperti dilakukan tempoh hari. Zairo. Shakir nampak cergas semula. Dihantar mencari Indra Putra Mahyudin. Adin. Safi Salih. Safi Salih juga diasah oleh Indra, jaya untuk mendapatkan bola. Advantage diberikan kepada Kelantan, biarpun Dixon Wakame hebat diasah. Nik Syarul Azim kembali semula kepada Zairo. Shakir membantu di tengah. Nazri berjaya lebih pantas dari Dixon Wakame. Akram. Sudut yang sudah pun ditutup oleh Shakir Syari. Lambat Ahmad Tamini Saiban. Radi, rembatan jarak jauh yang dilepaskan oleh Pia. Ya, Badri Radi sekali lagi melihat pintu gol berada dalam jarak percubaan beliau dan cuba mencuri sudut. Tidak berjaya. Pada saya pada malam ini sebenarnya Pia sedang memberikan satu message yang jelas ya kepada pasukan kebangsaan dengan corak permainan yang ditunjukkan pada malam ini. Dan tamat separuh masa yang pertama yang penuh aksi, ada 4 gol terhasil di sini dengan Kelantan sedang menodai pasukan Darul Ta'zim dengan 3-1. Nah, JDT ingin mencari gol. Itu matlamat utama mereka. Mereka akan terus melancarkan serangan. Dan Kelantan sudah pasti mereka akan bermain seperti biasa kerana mereka mendalui. Maui?
Seperti juga begitu, tentu JDT perlukan jaringan dan Kelantan bagi saya seharusnya dalam keadaan begini mereka seharusnya bermain seperti sedia ada yang mereka lakukan ketika bermain di Kota Baru. Jadi 45 minit yang penuh menyiksakan bukan saja untuk pasukan JDT, malahan untuk pasukan Kelantan juga, kerana penting untuk memberikan fokus 120% untuk mengisi slot ke peringkat separuh akhir Watson Piala Malaysia 2013 yang dibawakan oleh TM. Terus ke Kota Baru. Selamat menonton. Antara watak utama di separuh masa yang pertama tadi, dia ada 2 kad kuning sudah dimilikinya. Fakri yang sedang diarah untuk membuat warming up. Tetapi saya melihat bahawa tidak perlu untuk setakat ini bagi Boyan Hodak melakukan sebarang rombakan pemain. Manakala bagi JDT menerusi Azmi Muhammad pula perlu memelihatkan barisan midfield kerana Akram dan juga Syafiq Rahim hakikatnya pada 20 minit yang terakhir hilang dalam permainan. Dalam pada itu kita juga ingin mengucapkan semoga Yang Berhormat Tan Sri Anwar Musa selaku penasihat untuk Kelantan FA ini cepat sembuh dan juga terus untuk mengendalikan pasukan Kelantan. Rosli Hussein, separuh masa yang kedua, apa yang kita jangkakan bakal berlaku, Rosli? Saya pasti Kelantan akan tetap bertungkus lumus untuk mencari. Belum apa-apa lagi. Belum apa-apa lagi nak diperkatakan. Terus agregat 6-5 sekarang ini. Berapa saat saja kelemahan barisan pertahanan JDT yang juga menjadi punca untuk mereka melepaskan satu lagi gol. Sekali lagi gerakan Nur Farhan, Indra Putra yang membuat rembatan, tetapi sebenarnya Nwakame yang menyambung bola menggunakan kepala beliau. Itulah yang mengelirukan penjaga gol Nur Fadli. Itu dia. Bola yang mulanya tidak menuju pintu gol, tetapi Nwakame menghulurkan kepalanya untuk menjaringkan gol keempat bagi Kelantan. Baru beberapa saat saja yang paling pantas di separuh masa yang kedua ini. Dixon Nwakame yang menjaringkan gol kerana sentuhan terakhir adalah dari beliau dengan dibantu oleh Indra Putra Mahyudin. Tak puas lagi sekarang ini. Mereka terus mengasah. Sekali lagi menerusi pemain terbaik separuh masa yang pertama, yaitu Farhan Muhammad, yang cukup mudah untuk melepaskan diri dikawal oleh Jazarin Jamaluddin dan juga Irfan Fadail, bukan Irfan Fadail tapi Irfan Ghani pada awal permainan tadi, Rosli. Ya, betul. Sebab itulah saya berpendapat bahawa Kelantan perlu menggunakan Farhan bermain sebagai wide player ataupun di tepi garisan. Ya, itu nampaknya Farhan paling berkesan sekali. Salih tampanan yang pertama mengecewakan, tapi masih mencuba. Syafiq bergelincir, hilang bola di kawasan yang agak bahaya, dibantu oleh Aidil. Terpaksa menyelamatkan kapten pasukan kebangsaan. Ya, cemas nampaknya pertahanan Johor kali ini. Itu dia kesilapan. Nasib baik Aidil sempat mengeluarkan bola. Begitu cemas sekali. Dixon Nwakame sentiasa bersedia untuk menghukum JDT pada malam ini. Yanal, walaupun perbezaan satu gol, tetapi JDT perlu mencari 2 gol pada ketika ini. Dalam saingan liga, kemenangan terbesar yang dimiliki oleh Kelantan di sini adalah dengan 3 gol saja, ya, yaitu ketika mengalahkan Felda United, juga dengan mengalahkan pasukan T-Team Akram Mahinan.
Hilang bola di kawasan tengah, itu yang bahaya. Itu yang tak perlu dan tak boleh dilakukan oleh mana-mana pemain. Ya, permainan midfield pada malam ini betul-betul didominasi oleh Kelantan. Kemasukan Zairo sebagai kesebelasan utama betul-betul mendatangkan perbezaan bagi pasukan Kelantan. Zairo dengan hantaran kemas dan tepat memecah belahkan benteng Johor pada malam ini. Nik Syarul Azim juga kehadiran beliau banyak memberikan impact kepada pasukan Kelantan, yaitu dengan menyekat kemarahan Nurul Azwan Roya. Satu cross yang agak bahaya dilakukan sejak tadi oleh Nik Syarul Azim. Nazri, Akram, masih lagi mampu bermain di kawasan sendiri. Azwan Roya, Hadin untuk terus mengejar, ditangkap kemas oleh Karul Fahmi Cekman. Bisa Tenaden menanti dengan pasukan ATM di separuh akhir pada pemenang perlawanan ini. Badirati, baik kawalan dari Pia. Dixon Wakame, Aidil cuba menyelamatkan bola, tidak. Sepakan penjuru kepada pasukan Kelantan. Dalam pada itu dilaporkan Sarawak sedang menolai Saim Dabi dengan 2-1 ketika ini. Indra Putra dengan sepakan penjuru yang ketiga Kelantan dikeluarkan oleh Nazri. Syakir, rebatan dari luar kawasan penalti. Dah lama dia tak skor daripada jarak jauh. Ya, ini dia bola yang tidak berjaya dikeluarkan oleh JDT dengan baik. Syakir membuat lob sedikit untuk menewaskan Nur Fadli. Malam bagi Nur Fadli pada malam ini, Nal. Beliau masuk pada ketika Kelantan begitu hebat sekali di Kota Baru. Zul Fadli, ya. Advantage diberikan kepada Kelantan. Indra depan dengan Nazri dalam kawasan penalti ketika ini. Di belakang Badiradi yang tidak dikawal, cuba untuk melencongkan bola itu. Apapun sumbangan Pia pada malam ini cukup besar, walaupun dia bukan merupakan perancang utama. Bijak untuk meluluskan diri. Ya, Pia mempunyai masa sebenarnya, tapi memilih untuk membuat chip. Itu menunjukkan bahawa keyakinan begitu tinggi sekali pada Pia. Aidil, Adin dicuri oleh Obinan Waneri. Antaran pendek untuk Azizi. Akram mainan. Nazri membuka permainan kepada Awe. Nurul Azwan Roya. Jazarin. Badirali sekali lagi. Dorongan. Tidak offside Wakame. Ya, JDT perlu menghidupkan permainan midfield mereka. Mereka tidak boleh bermain secara menghantar terus, kerana itu bukan cara mereka bermain. Permainan mereka ialah sentiasa melalui midfield. Dan juga mencuba menerusi Safi Sali yang dihalang oleh Azizi. Bahaya kedudukan ini kerana ianya berlaku hampir-hampir dengan kawasan penalti, Rosli. Tackle yang agak gegabah dari dilakukan oleh Azizi Ceros di sini. Ya, itu dia. Safi Sali dapat menjolok bola sedikit untuk mengatasi Azizi dan tackle menjadi lewat. Itu yang menyebabkan pengadil memberikan tendangan percuma. Satu lagi peluang untuk JDT meletakkan bola di kawasan bahaya. Mereka mendapat gol tunggal setakat ini menerusi Safi Sali. Ini peluang yang baik.
Syafiq Rahim perlu bijak untuk menghantar bola ini. Dan kemudiannya dihantar dan Aidil. Walaupun kelang kabut dalam kawasan penalti. Jazarin. Hantar jauh untuk mendapatkan Hadin. Tak sampai. Ya, tidak boleh Nal. Itu bukan cara JDT. JDT ialah permainan yang melalui bahagian midfield ya. Gina King di seberang sana dapat melihat kedudukan Mayo. Sedikit saja. Tetapi penjaga garisan lebih baik kedudukan beliau. Sebenarnya Azmi melakukan satu pertaruhan besar dengan memasukkan Tamini bagi menggantikan Irfan Ghani. Farhan tidak offside kata Sivanation, tepat kepada Farhan untuk mengatasi Jazarin. Wakame sekali lagi menggunakan kekuatan badannya. 3-4 pemain terpaksa menghalang beliau. Wakame begitu tinggi kemahiran beliau, tetapi saya masih lagi berpendapat Nal, beliau tunggu bola yang betul-betul sedap baru beliau ingin melepaskan, sama ada mencuba ataupun membuat hantaran ya. Syarul Idlan, Safi Salih, jauh hantarannya kerana di tengah tak ada pemain. Hadin, tampanan yang pertama itu mengecewakan. Obinano Neri menjadi penyelamat. Nazri meluru. Kucar kacir nampaknya permainan JDT sekarang belum mampu untuk menggunakan hantaran-hantaran dekat maupun jauh ataupun menyambung 2-3 hantaran satu kali. Cantik hantaran ini pada Farhan. Dixon Wakame. Kalau lihat ketepatan hantaran daripada Zairo itu, malah Farhan sudah pun bersedia untuk menanti. Ya, ini dia, kita lihat. Ada tampanan dari Aidil. Ya, sepatutnya Dixon Wakame lebih banyak bertindak begitu Nal. Jangan tunggu untuk bola begitu selesa baru ingin membuat sesuatu. Badiradi sepakan penjuru mencari Fapos, ditumbuk oleh Zulfadli. Indra dihadang oleh Nazri. Satu lagi sepakan penjuru. Memang Kelantan tidak mahu merasa selesa dengan keadaan seperti ini kerana kalau lihat agregat itu cukup tipis. Ya, tetapi saya juga berpendapat kalau Kelantan boleh menjaringkan satu lagi gol Nal, mungkin perlawanan ini boleh dikira sebagai tamat ya. Oh ya. Kill the game. Satu lagi gol. Zairo keluarkan oleh Jazarin. Syakir. Oh. Tepat perebatannya kepada Zulfadli. Safi Salih. Akram. Zairo sekali lagi, hantaran jauh. Dixon Wakame berjaya mengatasi Nazri Ahmad dengan agak mudah. Masuk dalam kawasan penalti, mengatasi Ahmad Tamini pula. Lihat siapa yang turun ke bawah bagi membantu. Syafiq Rahim yang terpaksa bekerja keras melihat mana kawasan kosong. Ya, Dixon sekali lagi. Hantaran terakhir beliau terlalu ke belakang, perlu merembat bola itu di depan pintu gol. Younes masuk dengan menjadikan gol menerusi sepakan percuma.
Jadi siapakah yang bakal dikeluarkan ketika ini? Apakah ada perubahan di bahagian midfield? Adakah perubahan di bahagian atas? Wabina Noneri, Safi, Akram, Syafiq. Beberapa kali sudah hilang footingnya. Kawasan yang baik untuk Syarul Idlan Talha. Berdepan dengan Azizi sekarang ini. Berhati-hati Azizi. Syafiq, Azhar Roya. Cuba untuk mendapatkan Hadin. Masih lagi dalam kawasan permainan. Pendek antaranya untuk Akram. Ke belakang pula kepada Nazri. Miscue dari Zairo. Dikejar oleh Syafiq Rahim. Hadin. Bopoh akan menghantar terlalu jauh. Jadi Hadin dibawa keluar. Bermakna ada 3 serangkai di bahagian hadapan untuk JDT Rosli ataupun salah seorang striker. Sama ada Makyo ataupun Safi Sali yang terpaksa turun ke bawah nanti. Iya, jika Nunes ingin dimasukkan di bahagian sebelah kanan menggantikan Hadin secara terus-menerus, nampaknya itulah yang akan berlaku. Nunes, Makyo dan juga Safi. Tetapi saya masih lagi percaya bahawa JDT perlu menghidupkan permainan midfield mereka. Mereka tidak boleh menghantar terus daripada bahagian bawah mencari striker. Hantaran-hantaran jauh selalunya sukar untuk menjadi tepat dan memberi keadaan selesa bagi pemain yang menerimanya. Mereka perlu gunakan kekuatan Nunes juga. Sama seperti kekuatan yang dimiliki oleh Rizan Wakame. Azhar Roya. Larian yang baik dari Safi Sali untuk Makyo. Diasak oleh Syakir Syari. Fatir Ali tidak dikawal di tengah untuk Indra. Larian seperti inilah yang bahaya. Farhan, peluang untuk Farhan. Andaran Indra Putra ataupun hantaran secara begitu selamba ataupun no look pass yang mencari Nur Farhan dapat mengatasi Aidil dan memang memilih sudut sebelah kanan pintu gol untuk menewaskan Zulfadli. Dia memang gemar untuk lawan dengan JDT. 5-1. Kalau diikutkan ini adalah rekod terburuk untuk JDT. Rekod paling cemerlang untuk Red Warriors setakat ini. 7-5 agregatnya. Ya, kucar kacir JDT. Sekali lagi, pemain seperti Nur Farhan tidak boleh dibiarkan untuk bermaharaja lela. Itulah yang berlaku sekarang. Tidak tahu siapa untuk mengawal, sama ada Nur Farhan, Dixon Wakame, Badri Raditya. Apa yang perlu dilakukan untuk JDT ketika ini? Nak cari 3 gol bagi menang secara agregat ataupun nak dapatkan kemenangan dengan gol di tempat lawan. Mereka ada lebih kurang dalam 28 minit, 27 minit lagi. Pada saya game ini sudah mati, sudah habis, sudah tamat. Kerana jika Kelantan meneruskan prestasi begini, amat sukar sekali bagi JDT untuk kembali.
Dan ini juga Nal, tiada kena-mengena dengan ketiadaan Al-Hafiz ya. Yap. Tidak ada kena-mengena. Kalau begini keadaannya, sepatutnya bagi saya lah, mereka perlu untuk cuba mendapatkan sesuatu penawar kepada Al-Hafiz Hamzah. Terlalu mudah untuk diatasi. Zairo sekali lagi, General di bahagian tengah, terlalu mudah. Dan kemudiannya untuk Indra Putra pula, tapi kali ini Fadli lebih pantas. Itu dia, Indra Putra mengawal bola ni cantik dengan peha dan mempunyai kedudukan selesa. Tetapi Zulfadli juga sempat membaca pergerakan. First timer, tetapi Zulfadli terpaksa menahan bola walaupun menggunakan muka beliau. Syafiq terpaksa turun untuk membantu di bahagian bawah. Akram sudah hilang dari permainan ini dengan taktikal 4-3-3 yang cuba diterapkan, lagi memudahkan pasukan Kelantan pada saya, Rosli. Ya, secara keseluruhan JDT tidak memberikan tentangan langsung kepada Kelantan. Yunes, Nazri, Ahmad Hafizi, Ahmad Syafizi, Azri Syafizi akan dibawa masuk. Azizi, Azwan Roya terpaksa pusing ke belakang untuk Syafiq Rahim. Yunes dan Nazri menghantar semula, dikeluarkan dengan penuh bergaya oleh Obinan Waneri. Sementara JDT pula akan buat pertukaran yang kedua, yang ketiga. Nurul Azhar Roya dibawa keluar. Juga ada ura-ura mengenai kedudukan beliau dalam pasukan JDT ini bagi musim hadapan. Pemain yang berasal dari Kota Baru. Ya, Nurul Azwan Roya pada malam ini dilihat lebih banyak beraksi sebagai pemain pertahanan. Lain daripada kebiasaan beliau yang menyerang di bahagian sayap sebelah kiri. Syarul Italan turun semula untuk mendapatkan bola itu. Nazri. Kita dapat lihat betapa kecewanya Aidil sebentar tadi apabila Farhan mengatasi beliau untuk menjadikan gol yang kelima Kelantan. Aidil. Dilakin separuh masa yang pertama. Oh, bahaya. Kad kuning untuk Syarul Idrat Talaha dengan tackle yang keras ke atas Badi Radi. Ya, kita lihat ini dia. Cuba lihat. Jelas. Mayo mencari kaki Piah. Itu tackle yang kecewa pada saya, Nal. Beliau begitu kecewa bukan saja dengan kedudukan permainan tapi juga dengan layanan yang diterima beliau di Kota Baru. Akram, pemain pertama dari JDT yang mendapat kad kuning, diikuti oleh Nur Syarul Idrat Talaha. Diarah untuk menerima rawatan di luar padang kerana kecederaan hidung yang dialaminya. Ia memang cukup bersemangat untuk menghadapi pasukan lamanya, Rosli. Ya, Tapi betul. dikecewakan oleh barisan pertahanan yang begitu lemah. Saya nak mengatakan bahawa 45 minit yang pertama dilakin, JDT mempamerkan aksi yang terbaik. Dan ketika ini berbeza pula. Kelantan yang nampak lebih cemerlang. Syafiq Rahim bekerja keras untuk Nunes. Akram.
Syafiq jauh hantarannya dapat dibaca oleh Pia. Bahaya hantaran seperti itu. Jason Wakame dan juga Aidil. Juga seolah-olah ada pertarungan pribadi di situ. Bola sudah pun keluar. Dan Aidil dalam pada itu mengalami kecederaan. Ya, itu dia kemahiran yang begitu tinggi ditunjukkan oleh Wakame, menggunakan saiz badan beliau untuk membuat screening kepada bola. Zairwan Wazalani sudah melihat kedudukan Farhan. Antaran 1-2. Indra pula turut terbabit. Pada saya ini bukanlah hari yang cukup indah untuk Zulfadli beraksi dalam peringkat suku akhir seperti ini, Rosli. Ya, itulah timingnya Tak tepat. tidak tepat, tidak baik sekali, amat buruk bagi beliau dalam keadaan Kelantan yang mengganas di Kota Baru. Bukan saja kesilapan beliau ya, Nal, tetapi seluruh pasukan JDT tidak berprestasi baik pada malam ini. Dua gol yang mereka cuba jadikan bekalan. Walaupun mereka sudah dapat 1 gol, tapi memang tak cukup dengan apa yang dimiliki oleh pasukan tuan rumah ketika ini. Ning Syarul. Azizi dihalang oleh Safi Salih. Yunes kawasan bulatan. Tempat Yunes dalam JDT sudah pun diganti untuk musim hadapan. Azizi begitu berani untuk menghalang. Jason Wakame tidak offside. Azizi terus naik ke atas. Azizi Ya, hantaran Wakame sedikit terkebelakang pada Azizi. Kalau tidak sudah pasti beliau akan membuat rembatan first timer. pemain Kelantan terutamanya dari Badiradi cepat untuk menutup segala ruang. Bagi saya JDT perlu menunjukkan sedikit kesungguhan kalau nak menghidupkan peluang ini, Rosli. Sekurang-kurangnya bagi merapatkan defisit jaringan. Ya, tapi mereka sudah hilang tumpuan. Ya, ini dia. Kita lihat tadi permainan di antara Wakame dan Azizi. Ya, itu dia. Bola sedikit saja terkebelakang kerana hantaran Wakame melencong. Kalau tidak sudah pasti beliau akan membuat tindakan penyudah. Sarin, Akram Mahinan, Syafiq Rahim. Permainannya lebih kemas berbanding separuh masa yang pertama. Syarul Idlan depan dengan Obinan Waneri. Belakang semula kepada Nazri. Offside Lionel Nunes. Mencuba dengan aksi akrobatik. Ya, jelas Nunes bersorangan diri dan pemain-pemain Kelantan bergerak naik ke atas untuk memerangkap Nunes bersorangan diri. Untuk menghadapi perlawanan pada malam ini, macam-macam yang sudah pun berlaku.
Ada temu janji yang terpaksa ditangguh, ada kenduri kendara yang juga terpaksa dicepatkan. Semuanya hendak berada di hadapan kaca TV menyaksikan pertarungan dua pasukan ini, tapi saya percaya ada juga yang kecewa kerana jumlah jaringan yang terhasil. Malah penyokong-penyokong JDT terutamanya cuba mengharapkan keajaiban daripada baki 16 minit yang terakhir ini, Rosli. Ya, jaringan sebegini tidak banyak yang menjangka. Banyak yang meramalkan bahawa Kelantan mampu menjaringkan 2 gol untuk menang dengan away goal rule, tetapi tidak menjangka jaringan 5-1 sekarang. Iksan Wakame. Dan akhirnya kad kuning untuk Ahmad Tamimi. Aidil yang sebentar tadi mencuba habis-habisan untuk menjatuhkannya, tapi tak berjaya. Namun kali ini kita lihat bagaimana Wakame yang biasa dengan cukup keras. Ya, itu bentesan yang sengaja menjatuhkan Wakame. Bentesan yang ingin menyekat daripada terjaringnya satu lagi gol. Zulfadli tertewas 5 kali pada malam ini. Pada perlawanan 15 Januari yang lalu, penjaga gol bagi pasukan JDT adalah Zamir Selamat. Jadi 3 penjaga gol sudah beraksi berdepan dengan pasukan Kelantan ini. Indra Putra. Yang tadinya membuka peluang kepada Obinan Waneri menjadikan gol yang ketiga. Dan kini untuk mencari satu lagi jaringan, CP di sebelah kanan. CP sedikit, Indra Putra cuba mencari tiang di sebelah kanan. Zulfadli sudah pun terpacak, kita lihat. Tapi CP sedikit. Dibiarkan oleh Aidil ataupun miscue daripada Aidil. Sepakan percuma. Kali ini Nazri pula dilayangkan kad kuning. Ya, nampaknya pemain-pemain JDT sekarang sudah bermain dalam keadaan kecewa dan sengaja menjatuhkan Seperti anda Indra katakanlah, Putra tadi, ya. Anda katakan bahawa perlawanan ini sudah tamat, Rusdusin. Ya. Dan boleh dilihat dalam gerak gaya badan pemain-pemain JDT sendiri sudah tidak mampu untuk melawan lagi. Dari Zairo mencari Nia Pos. Kali ini tangkapan lebih kemas dilakukan oleh Zulfadli. Terus dihantar jauh, cuba untuk mendapatkan Yunes. Nick Syarul Azim lebih pantas. Itu dia, tendangan Zairo dapat dibaca oleh Zulfadli. Tetapi walaupun Zairo tidak menjaring pada malam ini, tetapi sumbangan beliau ke arah keberkesanan pasukan Kelantan pada malam ini amat ketara sekali. Boyan Hodak memasukkan beliau di kesebelasan utama dan memang ketara sumbangan beliau. Faiz Subri disiap sediakan untuk dibawa masuk. Larian dari Dixon Wakame. Wakame menghantar. Percubaan sendiri sebenarnya, bukan untuk mendapatkan Indra Putra. Ya, Indra Putra bersorangan diri. Beliau patutnya membuat lob yang tinggi sedikit untuk dicabar oleh Indra Putra. Yunes. Ezri dan juga Syafiq Rahim di bahagian tengah. Akram di sebelah tepi. Kerana inilah pencaturan yang terpaksa dilakukan oleh Azmi Muhammad. Kerana kurangnya depth untuk mereka di barisan simpanan akibat kecederaan yang dialami. Badirati. Zairo. Nick Syarul Azim. Jauh sudah naik ke atas sekarang ini. Dihalang oleh Jazarin.
Dixon mengarahkan, memberi isyarat kepada Badiradi supaya relax. Dengan berbaki 12 minit yang terakhir ini. Ahmad Fakri yang akhirnya dibawa masuk. Sebentar lagi. Peluang untuk Ahmad Fakri mendapatkan perhatian daripada penyokong-penyokong Red Warriors. Badiradi. Satu chip untuk Indra. Tidak offside dari Indra. Ya, hantaran yang baik daripada Badiradi. Malangnya Indra tidak dapat mengawal, tidak dapat menurunkan bola itu untuk disudahkan. Hat-trick dari Mohamed Salih Basic di Kuching untuk mengatasi Saib Dabi ketika ini dengan 3-1. Safi Salih pula dihalang oleh Azizi. Younes dikeluarkan oleh Obinan Waneri. Farhan dibawa keluar. Tapi pada saya masih lagi layak untuk dicalonkan sebagai pemain paling stylish pada perlawanan malam ini. Setuju. Nah, beliau memulakan serangan untuk Kelantan, membuat 2 jaringan gol dan juga membuat hantaran-hantaran ke tengah yang mengucar-kacirkan benteng JDT. Larian yang cukup bijak dilakukan oleh Indra Putra Mahyudin. Dan sebenarnya Nazri bekerja keras, nampak seperti kena tangan. Gagal diturunkan oleh Indra Putra Mahyudin tadi bola tadi. Jazarin tak mampu untuk mengulangi aksi cemerlang di Lakin Sabtu lalu, terutamanya dengan jaringan beliau yang memang bertaraf tinggi. Matio yang menjadikan 1 gol di sana. Advantage diberikan kepada Syarul Idlan. Dikejar semula oleh Fakri Syarani. Syarul Idlan. Suhaizi berada betul-betul di belakang insiden itu tadi. Itu dia pelanggaran yang berlaku di antara Mayo dan pelanggaran sama sendiri sebenarnya, Fakri dengan Azizi. Azizi pada awal musim kecederaan demi kecederaan, jatuh motor, accident motor, semuanya ada. Tapi dia mendapat semula tempat. Ini adalah gol yang pertama dari Farhan. Rempatan yang menuju ke rooftop. Dan ini pula untuk Badiradi, gol yang kedua. Iya, juga hantaran dari Farhan ya. Dan ini pula Safi Salih yang merapatkan kedudukan. Iya, sedikit keliru antara 2 pemain Kelantan tadi. Dan ini kembali semula terbuka untuk pasukan Kelantan dari Obinan Waneri. Ya, Zulfadli gagal untuk mengawal keadaan tadi. Dan ini pula semakin melebarkan jurang dari Dixon Wakame. Manakala yang ini pula, anda kata apa tadi? Tamat. Gol yang mematikan perlawanan. Hantaran tanpa melihat, no look pass daripada Indra Putra yang melepaskan Nur Farhan tadi. Syafiq, Aidil, Matio dan juga Safi Salih adalah pemain-pemain yang akan melaporkan diri dengan pasukan kebangsaan selepas ini, iaitu hari esok. Hilang dari Safi Salih. Wakame mudah untuk melepaskan diri.
Ezri. Safisali di sebelah kiri. Bati Radi cuba mencari ruang. Satu lambungan kepada Indra Putra. Kembali semula kepada Bati Radi. Indra. Lempatan leret. Pemain-pemain JDT sekadar memerhatikan saja. Ya, Indra tersenyum kerana bola diletakkan di kaki yang bukan pilihan beliau, kaki kiri, dan kontak tidak tepat. Kita lihat di sini kontak yang tidak tepat, bola melencong terbias ke sebelah kiri. Ya, 6 minit lagi. Ya, pemain-pemain Johor hanyalah bermain secara habit saja, ya, berlari, bergerak, mengikut hala pergerakan bola saja. Boyan Hodak sebentar tadi sudah pun diberikan amaran oleh Siva Nation kerana tak puas hati dengan apa yang diterima oleh Dixon Wakame. Jazarin pastinya penyokong-penyokong Kelantan yang berada di Stadium Sultan Muhammad ini merasakan bahawa kehadiran mereka cukup berbaloi kerana sejak daripada pukul 4 petang tadi mereka dah menanti, dan apabila stadium ini dibuka mereka masuk mencari tempat yang paling selesa untuk menyaksikan menanti perlawanan dengan JDT. Nazri diatasi Indra Putra. Fakri yang tidak dikawal di sebelah tepi. Peluang untuk Fakri. Pendek untuk Dixon Wakame. Tak berjaya untuk mengatasi Aidil. Aidil sudah dapat membaca gerakan Dixon Wakame. Kosong di tengah. Ezri lambat. Syakir. Syarul Idlan. Yunes menanti di sebelah tepi. Kurang fungsinya kalau dia menunggu saja bola di tengah. Terlalu ramai pemain-pemain Kelantan yang sudah pun turun ke bawah. Dua pemain untuk melakukan larian di tengah, tapi tak sampai dari Syafiq Rahim. Darul Fahmi cepat juga dikritik dalam aksi di Lakin tempoh hari, tapi kali ini pasti dia lebih lega kerana barisan hadapan yang nyata terjadilah pada malam ini. Balik semula kepada Bati Radi. Untuk Fakri. Sehingga dalam kawalan Fakri, putaran ke dalam JDT. Fakri pendek untuk Dixon Wakame. Dia dipersalahkan, dia tak percaya dengan apa yang berlaku. Kita tunggu gerak perlahan ini. Kita lihat skill yang ditunjukkan oleh Dixon Wakame, cuba mengatasi. Beliau, ya, jelas menarik pemain JDT untuk mendapatkan bola. Tapi itu melihat beliau begitu relax, begitu yakin hingga dapat bermain macam sarkis sedikit, Anal. Bola tak sampai dari Syafiq Rahim untuk Safisali. Skuad yang dikumpulkan untuk mencabar dalam saingan Liga Malaysia. Mereka berjaya untuk ke final Piala FA, menduduki tempat yang ketiga dalam saingan Liga Super dan ke suku akhir Piala Malaysia. Dixon Wakame tidak offside. Peluang untuk Dixon Wakame berdepan dengan Zulfadli. Indra
lihat Dixon Wakame cuba mempamerkan kebolehan beliau mengatasi penjaga gol, tetapi tidak ada tindakan penyudah. Nasib baik Indra Putra Mahyudin berada di situ untuk menjaringkan satu lagi gol. Skill yang tinggi oleh Dixon Wakame. Nah, tapi Anda sudah tahu saya tidak gemar kerana terlalu banyak beliau memegang bola. Beliau boleh menjadi lebih efektif jika dapat melepaskan bola dengan lebih cepat. Hari Raya Korban lama lagi. Tapi percikan bunga api adalah di luar stadium, bukan di dalam stadium. Yang dapat kita lihat di belakang sana. Dengan pertukaran pemain yang terakhir bakal dilakukan. Gol yang dijaringkan oleh Indra Putra Mahyudin minit ke-89. Selepas dia mau jadi kata orang tu assistant, membantu sana sini, dan akhirnya namanya tercipta untuk menjaringkan gol. Iaitu gol yang ke-6. Kemenangan yang terbesar yang dimiliki oleh pasukan Kelantan malam ini dan juga pada musim ini. Standing ovation untuk Indra Putra Mahyudin, bekas MVP Liga Malaysia. Zarul Fitri Ishak untuk membantu barisan pertahanan ataupun dia boleh bermain di mana-mana posisi sekalipun. JDT sudah merancang rombakan besar-besaran pada musim hadapan, Rosli Hussein. Ya, pasukan yang ini belum lagi settle down tetapi sudah terpaksa dirombak. Bermana pembangunan pasukan setiap tahun berlaku di JDT nampaknya. Kita harus akui ini adalah keputusan paling mengecewakan. Kita harus akui juga bahawa ini aksi yang paling mengecewakan juga dari JDT sendiri. Zarul Fitri untuk Badirati dengan Fakri meminta bola di sebelah tepi. Saya nak mengatakan bahawa tindakan dari Dixon Wakame itu ada sedikit kurang profesional, Rosli. Betul, seolah-olah mempersendakan pemain-pemain JDT ya. Nasir Yusof pernah dilayangkan kad kuning dalam final tahun 1991 kerana duduk atas bola. Jadi seharusnya juga pemain-pemain perlu kekalkan tahap profesionalisme mereka. Dan pertukaran pemain, Zairo dibawa keluar untuk direhatkan tindakan. Dan ini pula dari Obinan Waneri. Di sini Nik Syarul Azim yang mengalami kecederaan. Kita tahu bahawa dia memang tak cukup cergas. Kita lihat begitu sugol sekali bangku simpanan. Ini juga mungkin satu pengalaman yang cukup berguna untuk Azmi Mohamad selaku jurulatih muda yang berpotensi. Ya, saya pasti beliau begitu kecewa kerana pada awal-awal setelah beliau mengambil alih pasukan JDT menunjukkan peningkatan begitu promising sekali ya. Takuma tak sempat nak sentuh bola. Permainan dihentikan. Dixon Wakame, Indra Putra Mahyudin, Farhan dan juga Badirati yang menghangatkan suasana Piala Malaysia. Watson Piala Malaysia yang dibawakan oleh TM. Safi Sali paling kecewa
lebih awal untuk meninggalkan bangku simpanan, manakala rakan-rakan yang lain terus berada di padang untuk menerima hakikat betapa mereka pada hari ini second best dengan pasukan Kelantan menunjukkan kebolehan sebenar mereka selaku juara bertahan, Rusli. Ya, nampaknya Kelantan turun dengan strategi yang tepat, tidak memberi peluang langsung untuk JDT keluar daripada kawasan mereka, dan seolah-olah mereka mengetahui bahawa mereka mampu untuk menjaringkan gol di Kota Baru. Baik, Stadium Sultan Muhammad keempat akan terus bergema kerana aksi separuh akhir di antara Kelantan dan ATM akan berlangsung di sini. Apapun Darul Takzim perlu mempelajari sesuatu daripada musim 2013 ini.